Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat para muhibbin yang dikasihi, lagi diridai, lagi dirahmati, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya memilih kita semua untuk sama-sama berkumpul hadir di dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu. Diharapkan sekalian yang hadir yang mengikuti senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menjaga adab kita, menjaga niat kita. Moga-moga kita diberi manfaat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat 198. 198. Dan daripada Abi Yazid, bahawasanya ia berkata, Abi Yazid, betul situ? Situ ke bawah ni? Bawah ni? Boleh situ. Dan lazimah. Dulu kata Abu Yazid, dan daripada Abi Yazid, bahawasanya ia Abi Yazid berkata, bersungguh-sungguh berlawan aku akan hatiku 10 tahun. Maksudnya dia bersungguh-sungguh berusaha memperbaiki, merawat hati dia 10 tahun. Dan lidahku 10 tahun, yakni aku berusaha bersungguh-sungguh, berhempas pulas merawat, menjaga lidahku, mengawal lidahku selama 10 tahun. Dan diriku 10 tahun, makna nafsu, diriku dengan makna nafsuku, berlawan, berperang, mendidik hawa nafsu 10 tahun. Dan adalah hati itu, kata Abu Yazid, terlebih payah daripada yang tiga. Maksudnya dalam ketiga-tiga anggota itu, kata Abu Yazid, yang terlebih sukar dirawat, yang terlebih payah dirawat, yang terlebih sukar diperbaiki adalah hati. Nak bandingkan dengan tiga anggota, dibandingkan dengan tiga anggota ni, hatilah yang paling payah sekali. Hatilah yang paling payah sekali nak dibaiki, nak dirawat. Buktinya kita boleh rasa sendiri, buktinya kita alami sendiri. Sekarang ni kita dah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala berpuluh tahun. Alhamdulillah, sehingga ke saat ini kita telah direzekikan oleh Allah umur berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Solat 5 waktu. Waktu berpuasa kita berpuasa, waktu baca Quran kita baca Quran. Tapi masih lagi hati kita tidak baik-baik. Hati kita masih lagi banyak masalah, banyak penyakit lagi. Hati kita masih lagi banyak masalah, hati kita masih lagi banyak penyakit. Jadi ilmu tasawuf ini merupakan suatu ilmu yang nak memperkenalkan kepada kita apakah sifat-sifat yang haram ada dalam hati. Jadi dalam ilmu tasawuf ni dia akan didik, dia akan ajar, dia akan tunjukkan kepada kita, dia akan perkenalkan kepada kita apakah sifat-sifat yang haram ada dalam hati. Maka mengetahui, mengenal akan sifat-sifat tersebut hukumnya fardu ain. Contoh takabur. Mengetahui apa itu takabur hukumnya wajib. Mengetahui, mengenal apa itu takabur hukumnya wajib. Wajib belajar apa takabur, supaya kita dapat mengenal pasti adakah sifat dan penyakit itu ada di dalam diri kita. Dan
Apabila kita dapati adanya penyakit itu di dalam hati, maka wajiblah dibuang. Wajiblah dibuang. Jadi dalam hati kita ni ada kelakuan yang wajib, ada kelakuan yang haram. Dia sama macam zohir. Dia sama macam anggota zohir. Perbuatan zohir kita ni ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang haram. Hati kita pun macam tu juga. Hati kita pun macam tu juga. Maka wajiblah kita mengenal, wajiblah kita mengetahui apakah kelakuan hati yang wajib, apakah kelakuan hati yang haram. Wajib kita kena tahu, wajib kita kena kenal pasti. Maka perkara itu disebutkan di dalam ilmu tasawuf ni, dalam kitab yang kita sedang belajar ni. Jadi di antara masalah hati kita ni ialah apa? Memiliki benda-benda haram. Kadang-kadang zohirnya dah taat, patuh dah dengan Allah. Yang Allah wajibkan dia dah buat semua. Hamba tadi dah buat semua yang diwajibkan oleh Allah. Yang Allah tegah haram, yang Allah tegah haram, zohirnya pun dah tinggalkan. Kalau dulu dia dah aurat, sekarang dah tutup aurat. Kalau dulu suka mengumpat, sekarang dah tak mengumpat lagi. Kalau dulu dia mencuri, sekarang dia dah tak mencuri lagi. Itu contoh makna zohirnya dah membuat yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi masalahnya sekarang hati hamba tadi belum lagi. Hati kita tadi belum lagi taat seperti mana zohir kita dah taat kepada Allah. Meskipun dia dah menutup aurat, dia dah meninggalkan berjudi, dah meninggalkan zina, dah meninggalkan mencuri dan sebagainya, tapi hati kita ni masih lagi membuat benda-benda haram. Contohnya, masih lagi dalam hati kita ada penyakit dendam. Dendam tu hukumnya haram. Dendam tu hukumnya haram, wajib buang. Dengki hukumnya haram, wajib buang. Bersangka jahat hukumnya haram, wajib buang. Itu Jadi perlu kita ketahui. Itu yang namanya, itu yang dinamakan ibadat. Mengabdikan diri, mentaati kepada Allah zahir dan batin. Mentaati Allah zahir dan batin. Ikut perintah Allah zahir dan batin. Jadi itulah urusan kita, itulah kerja kita. Itulah urusan kita atas dunia ni. Itulah urusan kita atas dunia ni. Itulah pekerjaan utama bagi diri kita atas dunia ni sewaktu kita hidup. Ibadat, mengikut perintah Allah, mengabdikan diri, mentaati Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Jadi kata Abu Yazid tadi, dalam ketiga-tiga anggota tadi, hati, lidah dan juga nafsu, yang paling payah nak bersihkan, nak baikkan adalah hati. Hati yang paling payah sekali. Malah bukan hati, lidah pun payah dah kita nak jaga. Lidah ni pun payah kita nak kawal dah. Kadang-kadang lidah kita ni baik sehari dua hari, lepas tu kan mulalah lidah kita tu cakap benda-benda yang tidak sepatutnya. Nak istiqamah dalam menjaga lidah tu supaya cakap yang elok-elok tu payah. Nafsu kita mengajak syaitan membisikkan supaya lidah kita menuturkan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah. Itu lidah, payah dah nak jaga lidah kita. Ataupun timbalan lidah, iaitu jari. Timbalan dia timbalan dia iaitu jari. Nak tulis yang baik-baik tu payah, selalu tak istiqamah. Selang 2 hari adalah tulisan yang tak elok, adalah tulisan yang menyakitkan hati, adalah umpatan, adalah hasutan dan sebagainya. Itu pun payah dah. Kita nak jaga, tak elok-elok lagi lidah kita, tak elok-elok lagi jari jemari kita ni, apatah lagi hati. Apatah lagi hati. Abu Yazid Al-Bustami kata hati lebih payah lagi nak bandingkan dengan 3 anggota tadi. Maknanya jangan diambil mudah. Jangan diambil mudah maksudnya. Jangan mandang remeh. Masalah hati ni jangan mandang remeh. Penting ke?
Penting ke nak memperbaiki hati ni? Jawabnya penting sangat-sangat. Kerana musibah yang dibawa oleh maksiat hati itu lebih jauh berbahaya daripada musibah yang dibawa oleh maksiat anggota. Maksiat anggota kita, musibahnya lebih ringan daripada musibah yang dibawa oleh maksiat hati kita. Dengan sebab maksiat hati tadi, contohnya dengan sebab adanya penyakit hasad dengki dalam hati kita, Allah Ta'ala menghapuskan pahala amalan kita yang telah berpuluh-puluh tahun kita buat. Hajinya, umrahnya, sedekahnya, wakafnya, solatnya, qiyamul lailnya, puasa sunatnya, semua itu dipadam dan dihapuskan oleh Allah semata-mata maksiat hati yang namanya dengki tadi dah. Mencuri contohnya dengan tangan kita, mencuri tidak menghapuskan pahala amal ibadah. Walaupun dosa besar curi itu, tapi tak menghapuskan pahala amal yang dulu-dulu. Tapi maksiat hati tadi yang namanya dengki tadi menghapuskan segala pahala. Ujub, kagum dengan ketaatan, kagum dengan ilmu, kagum dengan amal, menghapuskan pahala amal. Ataupun dalam hatinya syirik kepada Allah, dalam hatinya memiliki fahaman pegangan yang sesat terhadap Allah. Itu maksiat hati tu. Akidah yang salah tu maksiat hati. Akibatnya menjadikan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Membunuh pun contohnya tidak mengeluarkan orang tu daripada agama Islam. Dia tetap orang Islam walaupun dia membunuh, contoh, selagi dia tidak menghalalkan perbuatan bunuh tadi itu pada darah yang tidak halal dibunuh. Dia tidak menghalalkan. Dia tahu membunuh tu haram, tapi dia buat, maka hukumnya dosa besar. Tak mengkafirkan dia selagi dia tidak menghalalkan perbuatan membunuh darah ataupun nyawa yang haram dibunuh. Tetapi dengan sebab kefahaman ataupun akidah yang salah terhadap Allah dalam hati tadi, menjadikan seseorang itu yang zahirnya tadi aman sentosa daripada penyakit, menjadikan dia jadi murtad, jadi kafir. Sebab itu maksiat hati ni perlu ataupun perlu dibaiki, perlu dirawat hati kita ni. Maknanya lebih utama maknanya. Urusan hati ni lebih utama daripada urusan zahir. Kerana kecelakaan yang dibawa oleh hati ni berkekalan, berkekalan selama-lamanya. Sebab itulah tak dapat tidak siapa pun kita, laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun isteri, raja ataupun orang yang paling rendah darjat martabatnya atas dunia ni, wajiblah memperbaiki, merawat hati tadi daripada penyakit-penyakit, dan wajib menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar lawan bagi marah, tawadhu lawan bagi takabur, pemaaf lawan bagi dendam, bersangka baik lawan bagi bersangka buruk. Begitu. Jadi apakah sifat yang wajib ada dalam hati? Mesti kena ada. Kalau tak ada, haram. Kalau ada sifat yang haram ada dalam hati, kalau ada, wajib buang. Contohnya dalam hati saya sekarang ni ada dendam, wajib saya buang. Selagi ada dendam tu, Allah benci kepada saya walaupun saya solat 5 waktu. Selagi ada dengki dalam hati saya ni, Allah benci kepada saya meskipun saya berqiyamul lail, contohnya. Maksudnya jangan kita ambil ringan. Jangan ambil ringan masalah penyakit hati ni. Baik. Dan adalah hati itu terlebih payah daripada yang 3. Maka inilah makna inilah yang penting diberi perhatian. Urusan hati ni penting diberi perhatian. Zahir pun penting juga, maksudnya janganlah dibiarkan zahir ni. Zahir ni pun kena jaga.
Lebih-lebih lagi hati, mana penjagaan hati itu lebih lagi daripada penjagaan zahir. Kerana hati kita ni tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Zahir ni penilaian makhluk. Penilaian makhluk zahir ni lah. Orang kata, orang tengok dia perangai akhlak elok, orang kata dia bagus, dia ni baiknya orangnya, solehnya lah, solehahnya lah, sebab orang tengok zahir. Tapi pada Allah tidak. Kita tidak boleh menipu Allah Ta'ala dengan keterampilan zahir kita. Kita tak boleh menipu Allah. Allah tetap mengetahui siapakah hakikat diri kita tadi, kerana pandangan Allah itu pada hati tadi. Kalau hati itu memiliki segala sifat terpuji, maka dia dipuji oleh Allah, walaupun dia tidak dipuji oleh makhluk Allah. Kalau zahirnya tadi, kalau hatinya kotor, tetap dia dicela oleh Allah, walaupun zahirnya dipuji-puja oleh manusia. Baik, kemudian lazim atamu dengan menyungguh-nyungguh dengan perkara yang 4 yang kami sebutkan dia. Kemudian nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Selain daripada itu, katanya Imam Ghazali, hendaklah lazim atahmu wahai hamba-hamba Allah. Lazim ni maknanya tak dapat tidak, tu maksud lazim. Lazim dengan mana? Tak dapat tidak, yakni mesti ya. Tak dapat tidak maknanya mesti. Jadi kemudian lazim atahmu, yakni hamba-hamba Allah yang nak berjalan kepada Allah dengan ibadat. Orang yang nak berjalan kepada Allah dengan ibadat, orang yang berjalan kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat yang zahir dan yang batin, itu yang dipanggil dengan orang salikin, orang yang berjalan kepada Allah dengan amalan zahir dan batin, seiring seiring amal hati, amal zahir seiring. Maka lazim atamu makna mesti, dengan menyungguh-nyungguh, kena mesti bersungguh-sungguh, mesti bersungguh-sungguh. Kita ni bersungguh ke tidak? Kita ni bersungguh ke tidak ni dalam masalah nak baiki hati kita ni? Kita dah masuk belum dalam golongan orang yang bersungguh-sungguh? Sebab wajib tu bersungguh-sungguh tu mesti dengan perkara yang 4 ini. Dengan perkara yang 4 yang kami sebutkan dia. Mana dia? Daripada amal. Daripada penyakit amal. Amal ni hukumnya haram. Amal, bukan amal. Amal, hamzah, amal. Apa amal tu? Merasa lambat mati, penyakit hati, haram hukumnya. Penyakit yang dibenci oleh Allah, penyakit amal. Panjang angan-angan, merasa lambat mati. Kenapa Allah benci penyakit ni? Kerana asbab daripada ada penyakit amal ni, kita akan malas beribadat. Kata ulama, kita akan jadi segan beribadat. Segan tu bukan makna malu-malu. Segan tu makna malas. Tangguh-tangguh. Nantilah muda lagi. Nantilah sihat lagi. Nantilah negara aman lagi. Aman damai nantilah, banyak lagi masa. Itu penyakit amal namanya. Akibat daripada tu, dia akan melengah-lengah, akan menjadikan hamba yang bersifat amal tadi menangguhkan ketaatan dia. Nantilah dulu. Tak sedar, nanti rupanya dah makan tahun. Nanti insya-Allah dah makan tahun dah rupanya. Daripada sebelum PKP sampai lepas PKP. Nantilah tak sampai surau. Tu amal lah tu punya pasal. Di antaranya berasa banyak peluang lagi, berasa banyak ruang lagi, berasa ada kesempatan lagi. Kalau yang berdendam, terus berdendam. Nantilah, tunggu hari raya lah baru maafkan. Raya lambat lagi. Tak ada tidak raya tahun depan. Mana kita tahu? Selagi tak raya, tak ada ampun maaf. Tak ada maaf bagimu kalau tak ada raya.
Bila ada raya barulah ada ampun maaf. Tu pun bukan betul lakonan saja pagi raya. Nak mewujudkan suasana. Kalau tak ada tak maaf selamat raya mazhir batin, tak ada suasana raya. Jadi kenalah ucap macam tu. Sebab apa kata lakonan saja? Lidah je tak sampai ke hati pun sebenarnya. Dalil tanda-tanda orang yang betul-betul memaafkan, dia tidak akan mengungkit dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Tu betul maafkan. Makna bila maafkan makna bersih bersih. Sebab tu orang-orang hamba-hamba Allah yang melakukan dosa dan maksiat, contohnya dia penzina, dia peminum arak, apabila dia bersungguh-sungguh meminta ampun maaf kepada Allah dengan makna dia bertaubat, maka hilanglah gelaran peminum arak di sisi Allah bagi diri dia. Dia bukan lagi peminum arak dah, dia bukan lagi penzina dah, dia bukan lagi pencuri dah, sebab telah dibersihkan oleh Allah. Kita kata aku maafkan kau, tapi dalam hati kita masih lagi memanggil orang tu tadi, ataupun masih lagi mengungkit-ungkit dosa dia, padahal kita kata kita dah maafkan. Tu maksudnya saya cakap tadi, itu di lidah saja sebenarnya, bukan benar daripada hati kita memaafkan. Orang kalau maafkan dia tak ada ungkit-ungkit dah. Sebab apa? Padam. Ibaratnya bila kita dah maafkan ni, ibaratnya macam tak ada berlaku, tak pernah berlaku. Dia takkan ungkit. Kita ni suka mengungkit dosa-dosa orang. Walaupun kita kata dah maafkan, tapi kita ungkit. Na'udzubillah. Itu amal. Jauhi diri kita daripada penyakit amal. Usahalah sungguh-sungguh hadirkan. Lawan bagi amal ni apa? Lawan dia. Lawan bagi amal, ingat mati. Yang tu ingat mati tu. Ingat mati tu sifat terpuji. Kerana dengan mengingati mati itu akan mendekatkan hamba kepada Allah, akan menggemarkan hamba kepada ibadat. Lebih-lebih lagi mengingatkan mati terkejut. Itu lebih-lebih lagi. Mengingat mati terkejut itu terlebih baik. Ingat mati baik dah. Ingat mati terkejut lebih baik. Ingat mati terkejut lebih baik. Contohnya bila dia nak tidur, jangan-jangan malah dia aku mati dalam tidur ni. Jangan-jangan aku mati dalam tidur ni. Jangan-jangan subuh kan dah tak bangun dah ni. Itu maknanya contoh ingat mati terkejut. Maka dia akan menyegerakan taubat kepada Allah. Makna sebelum dia tidur dia istighfar, minta ampun, dia maafkan semua orang dan sebagainya. Sebab apa? Barangkali aku akan mati dalam tidur malam ni. Itu makna ingat mati terkejut. Kalau kita rasa lambat mati, nantilah maafkan, dia akan jadi macam tu. Nantilah dia. Kita tengok tu orang-orang banduan-banduan tu yang dah tahu tarikh kematian ni, bagaimana sifat dia? Macam mana sifat dia? Banduan-banduan yang dah diberitahu hari Jumaat minggu depan giliran kau akan digantung. Macam mana keadaan dia? Adakah dia nak jadi pendendam lagi? Dah, tak ada dah. Dia bersihkan dirinya betul-betul. Sebab apa? Pada adatnya dia dah tahu kematian ni minggu hadapan. Dia tak simpan dendam, tak ada dengki, tak ada apa. Minta maaf semua, minta halal semua. Sebab apa? Yakin dah pada adatnya walaupun yang mencabut nyawa tu hakikatnya Allah, tapi pada hukum adatnya setiap orang yang dah dijatuhkan hukuman tu pasti akan mati. Hukum pada adat lah. Jadi dia tahu Jumaat depan giliran dia akan digantung. Macam mana amal dia? Dia akan usaha bertaubat sungguh-sungguh, buat amal soleh banyak-banyak, tak ada dengki, tak Allah dah minggu depan. Begitulah bandingannya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, orang yang dalam hatinya pendek angan-angan tadi, iaitu senantiasa mengingati mati. Dia akan sentiasa buat persiapan. Dia akan sentiasa buat persiapan. Dia tak ada dah nak tangguh-tangguh, sebab dia takut kematian dia datang mengejut. Cuba kita semak dalam diri kita, ada tak penyakit ni, amal ni? Masa lambat mati. Kalau ada, kena rawat lah. Kalau ada, kena rawat. Macam mana cara rawat dia? Ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak.
Ingat azab Allah banyak-banyak. Ingatkan siksa kubur banyak-banyak. Ingatkan siksa api neraka banyak-banyak. Itu akan menyembuhkan penyakit amal tadi, panjang angan-angan, yang menjadi asbab hamba tu malas beribadat ataupun menangguh-nangguhkan taubat. Dan gopoh yang kedua, gopoh-gopoh, tergopoh gapah. Sifat gopoh ni ibadat kalau gopoh dia jadi tak elok. Walaupun ibadat, kalau gopoh dia jadi tak elok, dia jadi tak sempurna, silat-silat tak sah. Solat gopoh, tu imam tak takbiratul ihram lagi, kita dah takbir kat belakang, gopoh. Apa jadi? Tak sah lah sembahyang. Tu imam tak habis takbir lagi, Allahu Akbar, belum jumpa roh lagi imam, kita kat belakang dah Allah, habis dah, tak sah lah. Kena ulang takbir lain sebenarnya. Kalau diteruskan dengan solat, dengan takbir tadi, solatnya tak sah. Kerana makmum tidak boleh menyamai, mengiringi atau mendahului takbiratul ihram imam. Kalau takbir intiqalat tak apa lagi. Takbir intiqalat tu duduk pindah-pindah rukun tu, daripada qiyam kepada rukuk tu tak apa lagi. Tapi kalau takbiratul ihram yang mula-mula nak masuk solat tu, kalau potong imam ataupun serentak dengan imam tak sah. Tu gopoh lah tu, gopoh. Ataupun gopoh solat tak ada tumaknina. Gopoh membaca Fatihah sampai hilang ataupun salah makhrajnya contoh. Gopoh nak jadi alim pun tak elok juga. Gopoh gapah nak jadi soleh, gopoh nak jadi solehah pun tak elok juga. Dia kena berganjur. Nabi SAW berpesan dalam satu hadis, maksudnya Nabi kata agama tu dalam, agama tu padat, agama tu keras, agama tu padu, maka kau galilah dengan perlahan-lahan, kata Nabi. Jangan gopoh-gopoh gali. Sebab benda keras kalau gopoh dia pecah. Benda keras, benda padu, benda padat, kalau kita gopoh nak tebuk dia, pecahlah dia. Jadi kena perlahan-lahan. Itu ibarat dia. Memanglah bagus nak jadi orang soleh, tapi kalau gopoh nanti kena tipu daya. Gopoh, aku nak hijrah, aku nak jadi orang bertakwa, terus pulun ibadat pagi petang siang malam. Majlis ilmu ditinggalkan. Tak sabar nak jadi soleh, tak sabar nak jadi solehah, sampai meninggalkan ilmu fardu ain, pulun ibadat. Besok di hijrah, besok start besok di pulun ibadat. Majlis ilmu dia tak nak belajar, fardu ain dia tak nak mengaji. Tak sabar-sabar nak jadi soleh, tak sabar-sabar nak jadi solehah. Memang baik nak jadi soleh tu, memang dituntut jadi soleh, jadi solehah. Tapi kalau gopoh, itu tak baik. Gopoh dalam menuntut ilmu, dia kata ni fardu ain, ni ilmu budak-budak ni, tinggalkan, pergi mengaji fardu kifayah, ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji sirah, tauhid tinggal, tasawuf tinggal, fiqh tinggal. Gopoh dalam menuntut ilmu pun habis juga, ditipu daya juga. Jadi jangan gopoh. Ini sifat gopoh tu sifat kecelaan. Kena berganjur. Sabarlah, Allah tahu, Allah Maha mengetahui kita sedang berusaha nak baiki diri. Nak baiki diri, nak berhijrah tu ada dia punya tingkatan yang perlu kita ikut. Bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut agak-agak, bukan ikut rasa-rasa. Kena ikut apa yang ulama' dah pesan. Bagi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadat, pertama-tama sekali mereka mesti menuntut ilmu fardu ain. Imam Ghazali kata dah macam tu. Pertama-tama sekali, walaupun dia berhijrah waktu tu umurnya 90 tahun, dia nak berhijrah waktu tu umurnya 80 tahun, 70 tahun, dia mesti mengaji fardu ain dulu. Sebab di dalam ilmu fardu ain tu akan dinyatakan perkara-perkara yang penting dalam urusan ibadat.
akidahnya, masalah hatinya, masalah fiqahnya, makna syarat rukun sah batal, itu semua dalam ilmu fardu ain tadi. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan kita terpedaya dengan nafsu. Setan kata kau umur dah 80, kau ni dah lambat, jadi tak payahlah belajar fardu ain tu, beribadat dah terus. Kena tipu kita nanti. Bila ibadat kita buat tak ikut syarat-syarat dia, tetap Allah tak terima. Allah tak terima. Sebab ibadat tu ada undang-undang dia, ada peraturan daripada Allah. Bukan boleh ikut suka hati kita. Aku ni dah lambat berhijrah, oleh kerana aku ni dah lambat berhijrah, baru nak berhijrah dah lambat dah. Makna kita langkau kelas fardu ain, aku tak nak belajar, aku nak belajar tafsir banyak-banyak. Tak jadi tuan-tuan. Dia kena tipu nanti. Belajar dulu, pastikan hati, nak rawat hati, macam mana nak dapatkan sifat yang wajib dalam hati, macam mana nak buang penyakit yang haram dalam hati, itu fardu ain. Kemudian belajar fiqh tadi, dalam fiqh tu dia akan ajar lah, dalam fiqh tadi apa rukun semayang, apa syarat sah semayang, mandi wajib bagaimana, bab haid nifas istihadah macam mana, tu benda-benda penting lah tu. Jadi kalau kita tinggalkan, habislah. Nanti kan penat semayang, hadah besar tak terangkat. Penat semayang, hadah besar tak terangkat. Sebab apa? Tak tahu cara nak mengangkat hadah besar. Nak menerangkan tentang hadah besar ni dalam fiqh sana tu fardu ain. Dalam tafsir tak ada sebut secara detail maknanya. Dalam hadis-hadis pun tidak disebut benda-benda tu secara detail. Sebab tu ulama karangkan kitab fiqh tu. Ambil daripada apa yang telah difaham daripada Al-Quran, daripada hadis, maka dikarangkan kitab fiqh. Begini cara semayang, syaratnya begini, rukunnya begini. Mana datang tu syarat rukun tu, syarat semayang, syarat sah semayang, syarat wajib semayang? Mana datang tu? Ambil mana tu? Yang difaham daripada Quran dan hadis tadi. Jadi ulama tolong keluarkan. Sebab kalau nak suruh kita ni cari sendiri, memang tak jumpa lah. Mati hidup balik pun. Mati hidup balik, lepas tu mati balik, hidup balik, taknya jumpa kita. Sebab tu kena pakai ulama. Ulama mereka yang makna bersangatan mahir, ada ilmu-ilmu yang mencukupi untuk mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran. Sebab tu kita jangan tinggalkan ulama. Jangan nak pakai Quran hadis, nak tinggalkan ulama pula. Kita nak faham Quran, nak faham hadis tu perlukan ulama yang mengeluarkan, yang memproses hukum hakam dalam Quran tu. Barulah kita boleh beramal dengan Quran, beramal dengan hadis. Kita ni boleh beramal ni, beramal dengan Quran, beramal dengan hadis. Dalam Quran suruh sembahyang, dalam Quran suruh puasa. Kita boleh beramal ni jasa alim ulama ni. Alim ulama yang mengeluarkan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut sembahyang, wajib solat. Dalam Quran tidak disebut secara detail. Niatnya bagaimana, takbiratul ihramnya bagaimana, rakaat pertama nak baca apa, cara macam mana nak rukuk, macam mana nak iktidal tu, makninah tu apa. Siapa yang mengeluarkan benda tu? Siapa yang mengambil benda tu daripada Quran hadis tu? Ulama lah. Maksudnya bila kita pakai ulama, kita ikut ulama, dengan sendiri kita telah mengikut Quran dan hadis. Bukan ulama tu guna akal, pikiran, hawa nafsu dia dan membelakangkan Quran hadis. Bukan. Jangan salah faham tuan-tuan ni. Yang dikatakan ijma' ulama tu, mereka mengeluarkan hukum yang telah diambil daripada Quran dan hadis. Itu ijma' ulama. Jadi bila kita tinggalkan ijma' ulama ni, maknanya kita meninggalkan apa yang telah difaham daripada Quran dan hadis. Faham baik-baik. Kita orang awam ni banyak tertipu dengan fahaman-fahaman tu. Kita ni hanya pakai dua saja katanya, Quran, hadis. Ijma' jangan. Jangan. Sebab itulah bahaya tuan-tuan. Salah guru, salahlah agama kita. Salah pilih guru, salahlah agama kita. Salahlah amal ibadah kita.
Baik. Itu yang kedua, gopoh. Jadi jangan gopoh lah, sabar. Ngaji fardu ain, ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Kalau ada masa lapang, pergilah ngaji, nak dengar tafsir, pergilah. Nak dengar hadis sekali, pergilah. Tapi yang fardu ain jangan tinggal sekali-kali, jangan. Fardu ain jangan tinggal sekali-kali. Itu jadual wajib. Itu jadual tetap. Kalau ada masa lapang, boleh nak pergi dengar ceramah umum, Isra Mi'raj, nuzul Quran, maulid. Boleh, tak ada masalah. Forum perdana, forum apa, boleh pergi dengar. Dengan syarat ilmu fardu ain jangan ditinggalkan sekali-kali. Jangan ditinggalkan sekali-kali. Dan gopoh bersegera di dalam pekerjaan dan hasad. Ni hasad. Apa hukum hasad dengki? Haram. Kalau ada dalam hati, hukumnya haram, wajib kena buang. Apa maksud hasad? Tak suka, tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Jadi kalau ada perasaan tu dalam hati kita, orang tu dapat nikmat, tak kisah nikmat yang bangsa akhirat, nikmat yang bangsa agama, nikmat yang bangsa dunia. Bila kita tengok, bila kita dengar, bila kita tahu benda tu benda baik, benda tu nikmat diperolehi oleh saudara kita seagama, lalu hati kita jadi tak senang, hati kita jadi tak seronok, hati kita jadi sakit, itu nama hasad dengki namanya. Itu nama hasad dengki. Hati-hati, dia tak bertukar dah jadi lain. Kalau ada perasaan yang macam tu dalam hati terhadap saudara kita seagama, tak seronok, tak suka tengok dia dapat kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, itulah yang dikatakan penyakit hasad dengki, yang Nabi kata menghapuskan segala pahala amal soleh kita. Habis semua. Habis semua. Kalau kita mati dalam keadaan tak buang lagi penyakit hasad ni, percayalah kita akan mati dalam keadaan tidak ada bekalan amal soleh. Kalau kita mati dalam keadaan kita masih lagi tak buang penyakit hasad tu, percayalah kita akan mati dalam keadaan tidak membawa bekal akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali yang kita bawa dosa-dosa sah aja. Amal kebajikan tak ada dah. Sebab Allah telah hapuskan dengan sebab penyakit hasad dengki. Jadi jangan berhasad dengki. Bila orang lain dapat nikmat, doakan yang baik, bang. Doakan yang baik-baik. Kan kita dah belajar, kan kita dah tahu di antara perkara yang termaktub dalam rukun iman apa? Qada dan qadar. Kita yakin, kita percaya, kita setuju bahawasanya setiap apa yang berlaku itu telah diatur, dikehendak oleh Allah, dan Allah yang menjadikan. Orang tu dapat nikmat begitu, yang tu dapat nikmat begini, yang tu dapat nikmat begitu. Semua itu aturan Allah. Allah yang atur, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan dia dapat begini dan dapat begitu, kita pula dapat begini dan kita dapat begitu. Rezeki orang lain takkan berpindah kepada kita, rezeki kita takkan berpindah kepada orang lain. Itulah hikmah kenapa diwajibkan beriman dengan rukun-rukun iman tu, diantaranya percaya dengan qada qadar. Orang yang yakin dan percaya dengan qada qadar ni, dia takkan ada hasad. Orang yang hasad ni bermaksud dia tidak setuju dengan aturan takdir Allah. Orang yang hasad adalah orang yang tidak senang dengan ketetapan dan keputusan Allah. Contoh, Abang Ayub diberi kemewahan. Saya tahu benda tu adalah datang daripada Allah. Mustahil Abang Ayub jadi mewah kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Tiba-tiba saya bangkang. Saya tak suka, saya tak seronok. Maksudnya saya membangkang keputusan Allah. Sebab tu Allah sangat benci orang yang hasad dengki ni. Kerana orang yang hasad dengki itu adalah orang yang tidak boleh terima aturan Allah. Dia seolah-olah lebih bijak daripada Allah. Dia seolah-olah lebih tahu daripada Allah. Dia seolah-olah lebih pandai mengaturkan takdir berbanding Allah Ta'ala. Orang yang benci dengan qada qadar Allah, Allah pun benci kepada dia.
Orang yang benci dengan aturan qada Allah, Allah pun benci kepada dia. Tak peduli siapa pun dia, sealim apa pun dia, sekuat ibadat apa pun dia, bila ada hasad dengki dalam hatinya, Allah benci dia. Allah tak peduli. Allah tak peduli. Walaupun dia seorang ulama besar, tapi dalam hatinya ada hasad dengki, Allah benci kepada dia. Apatah kita ni yang tak ada ilmu, tak ada amal ni, berdengki pula, lagi Allah tak pandang. Lagi Allah tak pandang. Maknanya bahaya penyakit hasad ni. Bila amal ibadah kita dah dihapuskan oleh Allah, samalah ertinya kita tidak pernah melakukan ibadat. Betul tak? Bila Allah dah hapuskan segala pahala amal yang kita buat, samalah ertinya kita tak pernah beribadat. Samalah ertinya kita tak pernah ibadat. Padahal kita beribadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, waktu Ramadan, puasa, kemudian macam-macam lah kita buat, macam-macam lah kebaikan yang kita buat, macam-macam lah benda haram yang kita jauhkan. Itu ibadat. Tiba-tiba hasilnya semua dihapuskan, dipadam oleh Allah. Jadi samalah ertinya macam kita tak pernah buat. Sama ertinya macam tak pernah buat. Dah yang kita buat tu dapat penat, lelah, sahab. Penat je lah, penat, buang masa, buang umur, buang duit. Jadi fikir, renung, sebab kita ni nak balik akhirat. Kita ni mukmin. Mukmin di mana? Orang yang yakin adanya hari kiamat. Dan kiamat tu pula nanti bekalan yang penting kebajikan lah. Tiba-tiba kita nak balik, tak ada kebajikan yang kita bawa. Macam mana tu? Siapa nak tolong kita di hari kiamat besok? Semua susah. Semua susah. Kalau boleh kita nak rampas kebaikan orang lain besok. Jadi waktu hidup atas dunia ni, carilah bekal diri sendiri. Pandai-pandailah cari bekal diri sendiri. Jangan harap bekalan orang lain. Jangan harap orang lain sedekahkan, jangan. Tu belum tentu. Orang lain pun susah juga. Orang lain pun tak cukup juga. Jadi jangan harap aku anak ramai, anak aku semua mengaji, anak aku hafal Quran semua. Belum tentu Allah terima lagi. Betul tak? Jadi ulama pesan jangan harap amal anak-anak, jangan. Takut-takut amalan mereka pun nanti takut kalau tak diterima oleh Allah. Andai kata tak diterima oleh Allah, mana kita nak datang, mana nak cari kebajikan tadi? Kita atas dunia ni kita goyang kaki, peluk tubuh. Sebab apa? Anak ramai, lepas tu ramai semayang, ramai jaga aurat, ramai. Belum pasti lagi, boleh jadi ada di kalangan mereka yang beramal tapi dalam hatinya juga ada hasad dengki, dalam hatinya juga ada ujub riak. Jadi jangan tunggu amalan orang lain. Kata ulama, kita sendiri nak kena berusaha bersungguh-sungguh cari bekal untuk diri sendiri. Seandainya kita berjaya membawa bekalan diri sendiri, pandai cara buat, pandai jaga pahala kebajikan, kitalah yang beruntung. Walaupun nanti bila kita dah mati, anak-anak tak pedulikan kita pun. Anak-anak tak pedulikan kita pun, kita tetap beruntung. Sebab apa? Dah ada bekal sendiri. Takut-takut kita harap anak-anak, nanti kan anak-anak pun 2 kali 5 juga macam kita. Mana kita tahu? Memanglah harap Allah terima. Sebab kalau kita harap pada benda-benda macam tu, nanti menjadikan kita ni macam tak bersungguh lah. Kita tak bersungguh. Kita ada 10 orang anak, semua hafal Quran semua. Kita pun relax. Mengaji pun tidak, apa pun tidak. Dalam hati ada hasad dengki macam-macam. Kenapa tu? Apa nak risau, anak aku ramai semua soleh-soleh. Nanti semua jadi jariah bagi dia aku. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Yang jadi jariah tu kalau Allah izin, kalau Allah tak izin, nanti terkebil-kebil kita. Terkebil-kebil dalam liang lahat tu. Mana pahala daripada anak-anak. Apa nak kita nak cakap? Jadi jangan
Kalau kita dah ada amal sendiri, tiba-tiba pula datang kebajikan daripada orang lain, itu alhamdulillah lah, bonus lah tu. Bonus lah. Dah lah senang dengan amalan sendiri. Ada pula yang lain kirimkan lagi, bertambah-tambah senang lah. Bertambah-tambah senang lah. Jadi jangan harap balasan daripada anak-anak kita. Belum pasti lagi. Belum pasti. Buat betul-betul apa pun amal kebaikan yang kita buat pada anak-anak kita pun, jangan harap balasan baik daripada anak-anak kita. Jangan mengharapkan balasan baik daripada makhluk, walaupun anak kita sendiri. Kalau kita buat baik pada anak-anak kita, kita mengharapkan balasan baik daripada anak kita, nanti kita akan kecewa. Kita akan kecewa bila kebaikan yang kita dah buat, korban macam-macam untuk anak kita, anak bini kita, tiba-tiba tidak mendapat apa yang kita nak. Kita harap besok bila dia orang besar balas budi baik kita, tak. Tiba-tiba jadi anak derhaka, contohnya lah, melupakan kita, mengabaikan kita, kita akan jadi kecewa dengan kebaikan yang kita dah buat. Itu salah kita. Sebab tu agama ajar apa pun amal ibadat, tak kisah laki kepada bini, bini kepada laki, mak bapak kepada anak-anak, semata-mata nak cari, nak tuntut redha Allah. Jangan harap balasan makhluk. Kalau kita harap balasan makhluk, nanti kita akan kecewa. Tiba-tiba nanti anak kita tak balas budi baik kita jadi menyesal aku buat baik pada engkau mari. Habislah, takut rosak amalan kita tu. Itulah pentingnya ikhlas dalam ibadat tadi. Apa maksud ikhlas? Membuat amal soleh apa pun kerana nak mencari redha Allah, nak balasan daripada Allah, bukan nak balas daripada makhluk. Kerana makhluk ni memang takkan memuaskan hati kita, dia akan mengkecewakan kita. Betulkan balik niat kita. Betulkan balik niat kita. Banyak orang kecewa atas dunia ni sebab apa? Kebaikan dia diminta dibalas oleh manusia. Itu salah siapa? Salah kita sendiri. Agama dah ajar jangan harap balasan orang, harap balasan Allah. Sebab Allah takkan mungkir janji, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Tapi kita harap balasan orang, itu yang kita kecewa selalu tu. Sebab tak dapat apa yang kita nak, balasan baik daripada makhluk tadi tu kita tak dapat. Lepas tu kita kecewa sana sini. Terus buat amal soleh, Allah akan kira, Allah tak akan lupa kebaikan yang kita buat kalau ikhlas. Allah tak akan kecewakan kita. Allah Ta'ala takkan hampakan kita. Allah akan balas daripada sebesar-besar kebaikan, sampailah sehalus-halus kebaikan yang kita buat. Kalau betul ikhlas kerana Allah, kita akan tengok nanti balasan baiknya daripada Allah di hari kiamat. Jadi baiki hati kita balik, betulkan balik. Betulkan balik. Kadang kita tak perasan, kita berasa macam betul, kita berasa macam tak kisah. Rupa-rupanya tak kena. Tak kena. Jangan ajar hati kita harap balasan baik daripada orang. Jangan. Sebab orang ni dia berubah-ubah. Nafsunya berubah-ubah, kesabaran dia berubah-ubah, kasih sayang dia berubah-ubah. Time mood dia baik, dia akan buat baik. Time mood dia tak baik, dia akan buat tak baik. Tapi Allah sentiasa baik. Allah sentiasa baik. Itu hasad. Jangan ada hasad. Kalau orang lain dapat nikmat, kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, doakan yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bersyukur dengan nikmat yang Kau beri kepada mereka. Dan ya Allah, Kau kurniakanlah juga kepada aku kebaikan seperti mana yang Kau bagi pada saudara aku tu. Tak salah macam tu. Tak salah kita minta kepada Allah kebaikan, keelokan seperti yang Allah beri kepada orang lain. Tak salah. Itu tidak dinamakan hasad. Kita tengok kawan kita bahagia, kita nak, ya Allah bagilah aku kebahagiaan macam tu juga. Ya, tengok kawan kita kaya, ya Allah Kau bagilah aku kaya macam dia juga. Tak salah. Itu tidak namanya hasad dan dengki. Yang hasadnya kita minta hilang nikmat tu, mengharap-harapkan nikmat tu hilang. Ya Allah, Kau jadikanlah aku bahagia macam dia, yang dia Kau porak-perandakanlah ya Allah. Itu dengki.
Tu jangan ya Allah, kau jadikanlah aku kaya mewah macam kawan aku tu, dan dia kau terlungkupkanlah. Tu tak boleh, itu hasad. Jangan. Syaitan nafsu ni, dia mula-mula, kata ulama', dia ajak kita jadi kafir. Benda yang mula-mula dia nak ajak kita supaya meninggalkan Islam. Orang yang dapat pertolongan Allah, dia tidak akan termakan pujuk rayu syaitan tadi. Syaitan kata keluarlah daripada Islam. Susah duduk dalam Islam ni. Banyak halangan, banyak sempadan. Ini tak boleh, itu tak boleh. Tengok orang bukan Islam ni, boleh semua. Jadi dia kata tinggalkan Islam. Ukfur, hendaklah kau jadi kafir. Orang yang mendapat taufik hidayah pertolongan daripada Allah, dia akan selamat. Dia kata dia tidak akan termakan ajakan. Dia tetap yakin. Allah Ta'ala firman dah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direstui, yang diredai, yang diterima oleh Allah hanya Islam. Maka dia tak termakan dengan pujuk rayu syaitan tadi. Dia tetap. Lepas tu setan datang lagi, dia tak puas hati lagi. Dia kata, kau dah Islam, tak perlulah nak beribadat, sebab orang Islam ni garanti syurga dah, kata dia. Buat apa nak sibuk-sibuk, penat lelah beribadat begini begitu, kau dah Islam. Dia hasut situ pula, supaya meninggalkan ibadat. Maka hamba yang mendapat pertolongan daripada Allah, dia akan lawan. Dia akan kata apa? Tiada daripada aku beribadat apa? Ibadat itu bekalan mati aku. Tak dapat tidak, aku mesti beribadat, sebab ibadat itu bekal mati aku. Maka dia beribadat. Tak puas hati lagi, syaitan nafsu tadi tak puas lagi. Dia dengki dengan amal soleh yang kita dah buat. Jadi bagaimana cara dia nak merosakkan? Dia hasut kita supaya, contohnya berhasad, dan dibisikkan dalam hati kita supaya berdengki. Kerana dia tahu dengan janji Allah, Allah menjanjikan apa? Allah akan menghapuskan segala pahala amal soleh orang yang dalam hatinya ada hasad dan dia potong kot situ pula, dia perangkap kot situ pula. Nampak tak tu? Dia bisik. Maka kita, contohnya, kita tak tahu tipu daya dia, kita pun ikut kan, kita iya kan. Dia bisik, setan ni nafsu dia akan bisik, dia tetap bisik. Cuma jangan ikut, maksudnya jangan ikut, jangan turutkan. Bila turutkan, itu yang jadi. Kalau tak turut, tak jadi. Setan kata, doakan yang jahat-jahat untuk orang tu. Doakan yang jahat-jahat, doakan yang jahat-jahat. Kalau orang tu kaya, doakan dia. Kalau dia berniaga maju, doakan biar tak laku barang dia, biar orang tak datang kedai dia. Ataupun kalau dia bahagia rumah tangga, doakan biar dia porak-peranda, biar dia bercerai-berai. Hasutan syaitan datang mula-mula. Orang yang orang yang diberi taufik oleh Allah, dia akan tolak, dia akan lawan. Dia tak akan mengiyakan benda tu, dia akan lawan. Kalau setan tadi mengajak supaya mendoakan kejahatan, dia akan mendoakan kebaikan. Ya Allah, berilah kebahagiaan yang barakah, berikanlah keuntungan yang berkah, jadikanlah dia orang yang bersyukur. Itu makna dia lawan. Kalau dia terikut, mana dia akan mendoakan yang jahat-jahat. Itu makna dia dah kenalah tu penyakit hasad. Maka terhapuslah segala pahala amal yang dia dah buat tadi. Berjaya juga syaitan menumpaskan dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ghazali kata, dalam nak berperang dengan syaitan ni, kita kena pandai dan tahu bagaimana cara dia nak merosakkan bekalan akhirat kita. Itu di antara cara dia. Dia tak boleh ajak kita jadi kafir, dia tak boleh halang kita buat ibadat, dia akan cari cara lain merosakkan ibadat kita. Jadi kita hati-hati, kena hati-hati, kena waspada lah. Waspada. Bila kita berhasad dengki je, tepuk tanganlah dia, berjayalah tu. Tak gunalah kau punya semayang, tak gunalah kau punya haji, tak gunalah kau punya umrah, tak gunalah kau punya sedekah, tak gunalah kau punya tutup aurat, tak guna dah. Sebab semua kebajikan kau telah dipadam oleh
oleh Allah. Oh, tengok tu jahatnya. Jahatnya dia. Itulah musuh kita. Musuh kita bukan manusia. Ini kita dah kita jadikan manusia musuh kita. Bukan musuh kita tu manusia. Musuh kita ni syaitan. Aduun mubin. Syaitan tu dia memang jahat. Dia nak hapuskan kita. Dia suruh kita tinggalkan Islam. Dia kata tak payah beribadat. Dia ajak buat maksiat. Lepas tu kalau kita boleh buat ibadat, dia ajak supaya membuat benda yang merosakkan ibadat kita. Sampai bila-bila? Selagi tak mati, kata Imam Ghazali, kau jangan harap yang syaitan dan nafsu ni akan angkat bendera putih nak berdamai dengan kau. Kau jangan impikan benda tu mustahil. Mustahil. Kau jangan nak terfikir satu masa nanti nafsu setan ni takkan ganggu aku dah. Kau jangan fikir benda tu takkan jadi. Aku rasa nanti bila umur aku dah 55 pencen, rasa dia orang ni tak ganggu dah rasanya dah. Jangan fikir. Dia akan ganggu selagi tak mati tu. Saat nak mati tu lagi dia ganggu. Dia nak pastikan kita mati dalam keadaan tercabut iman dan Islam. Sebab tu peluang terakhir dia balik. Tadi mula-mula dia ajak jadi kafir. Bila kita nak mati besok, dia kembali balik tipu daya yang pertama tadi. Dia akan hasut, dia akan hasut, dia akan tipu supaya mati kita dalam keadaan kufur kepada Allah. Wal-iyadzu billah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena mengaji, pasang niat baik-baik. Mudah-mudahan kita ni sentiasa mendapat pertolongan Allah. Kita harapkan pertolongan Allah. Bukan ilmu ni yang menyelamatkan dah. Yang menyelamatkan tu Allah. Tapi Allah suruh belajar, kita belajar. Allah suruh mengaji, yang mengaji. Allah suruh mengaji dengan niat yang betul. Betulkan niat kita. Kemudian harap, ya Allah bagilah pertolongan. Selamatkanlah aku ya Allah. Ni aku buat ni sebagai sebab-sebab yang tak boleh memberi bekas pun. Tapi tak boleh nak tinggal sebab kau suruh. Allah suruh, tak boleh tinggal lah. Allah suruh mengaji, kenalah mengaji. Kalau suruh semayang, kenalah semayang. Padahal bukan amal tu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu Allah dengan rahmat dia. Rahmat dia, dengan rahmat Allah tu. Kalau macam tu tak payah mengaji lah, tak payah mengaji, tak payah semayang, harap rahmat Allah, tak boleh. Kalau macam tu sia-sia lah pula syariat yang Nabi bawa. Tak ada faedah Allah uruskan, Allah utuskan Rasul, ajak suruh buat begini, ajak suruh buat begitu, tiba-tiba disisiakan, tak beramal dengan apa yang Nabi suruh pun tak apa, harap rahmat Allah aja masuk syurga. Tak boleh pula. Tak boleh. Jadi jangan ada hasad, jangan cepat-cepat sebelum kita mati kena buang ni. Kena buang ni. Makna jangan ada rasa seronok, jangan ada rasa selesa selagi dalam hati kita ada ni penyakit ni. Jangan ada selesa. Sebab kita kena yakin dan kena tahu pahala amal kebajikan kita dah tak ada. Sebab Nabi yang kata, Nabi tak bohong. Mustahil Nabi berdusta. Nabi tak dusta, Nabi tak bohong. Mustahil Nabi bohong. Yang katakan berdengki hapus pahala ni siapa yang cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi bohong? Tidak. Apa yang Nabi cakap pasti berlaku dan pasti jadi. Apa yang Nabi kata itulah yang berlaku. Nabi kalau kata hapus pahala, hapus sungguh. Bukan Nabi cakap-cakap tu nak menakut-nakutkan, padahal tidak. Tak, memang hapus sungguh. Contohlah malam ni kita boleh tengoklah buku amal ibadat kita. Contohlah kalau boleh tengok buku amal kebajikan kita sejak daripada kita akil balik. Kita ni pula berdengki. Contoh ni malam ni kita boleh tengok, wahai malaikat kau tunjukkan sekejap buku amalan, buku rekod nak tengok sekejap. Kalau kata boleh tengoklah, kita akan pastikan semuanya, kita akan saksikan semua itu dah kosong. Semua tu dah kosong. Dah macam mana tu nak buat? Allah Ta'ala kata bertaubat sungguh-sungguh. Allah akan gantikan dengan kebajikan yang lebih baik. Itu cara dia. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan yang terakhir takabur. Pun penyakit juga. Takabur, merasa diri kita lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan.
dalam hal taat, dalam beramal soleh, kita rasa aku lebih daripada dia, aku lebih daripada dia, aku alim daripada dia, aku lebih bertakwa daripada dia, aku lebih merendah diri kepada Allah banding dia, aku lebih tawaduk daripada dia, aku lebih banyak taubat daripada dia, aku lebih kuat beramal daripada dia. Itu semua takabbur nama dia. Na'udzubillah min zalik. Lawan dia apa? Tawaduk. Tawaduk sifat terpuji. Apa maksud, macam mana contoh tawaduk? Tawaduk ni macam mana? Merasakan diri kita lebih daripada orang dalam hal-hal kejahatan. Dalam hal-hal kejahatan, dalam hal-hal kemaksiatan, kita merasa kita lebih daripada orang. Kalau nak katalah contoh lain, kita duduk dalam satu perhimpunan, masjid contohnya, ataupun di mana-mana lah, kita merasakan dalam ramai-ramai ni akulah yang paling banyak dosa sekali nak bandingkan dengan yang lain. Akulah yang paling jahil sekali kalau nak banding dengan yang lain-lain ni. Ramai-ramai ni akulah yang paling jahil sekali, akulah yang paling banyak dosa maksiat sekali. Itu nama tawaduk, merendah diri. Itu sifat terpuji. Allah kasih orang yang ada sifat macam tu. Allah kasih orang yang ada sifat macam tu, Allah kasih dia, Allah redha dia, Allah sayang dia. Tawaduk, merendah diri. Dan sesungguhnya kami tentukan 4 perkara ini daripada segala perkara, yakni sifat kecelaan yang lain daripada tempat ini, dan kami lebih-lebihkan tuntut atau memeliharakan daripadanya, kerana bahawasanya penyakit segala qiraah tertentu dan datang ia penyakit bagi segala manusia dengan umum, makna meratai. Ramai orang yang kena penyakit ni, tu umum. Dengan qurra, lebih-lebih lagi qurra, khusus mana orang yang alim, orang yang pandai Quran. Orang yang pandai Quran, orang yang reti Quran, orang yang tahu hukum hakam, itu terlebih khusus ada penyakit ni. Maka adalah ia terlebih jahat dan terlebih keji. Bila penyakit ni duduk di sisi orang alim, dia terlebih jahat, terlebih keji lagi. Kalau macam tu, kita orang yang tak alim, orang biasa ni, kalau ada tak keji lah. Keji juga, cuma kalau duduk pada alim ulama, lebih keji lagi maksudnya. Lebih jahat lagi, lebih keji lagi. Engkau lihat seorang lelaki yang qari, yang pandai baca Quran, yang alim Quran, panjang ceritanya, dalam hatinya ada penyakit panjang angan-angan. Padahal dia alim, padahal dia alim Quran, dia tahu arti maksud Quran, dia faham, pandai hukum hakam Allah. Tiba-tiba dalam hatinya ada panjang cita-cita, mana berasa lambat mati. Ia membilangkan dia akan niat yang kebajikan, dia menginginkan benda yang elok-elok, nakkan kebaikan, nakkan kebajikan yang banyak, maka dijatuhkan dia di dalam segan dan malah. Dia jadi malah nak beribadat, dan berlambatan dalam amal. Sebab apa tadi? Sebab rasa lambat mati. Padahal dia dah tahu macam-macam dah tu, tahu-tahu macam-macam kelebihan, tahu-tahu macam-macam kemudaratan, dia dah tahu, tapi oleh kerana dalam lagi mati, maka dia akan menangguh-nangguhkan. Nantilah. Itu penyakit Allah. Macam mana dia? Menangguh-nangguhkan amal tu, di antara sebabnya dalam hati kita ada penyakit al-amal, rasa lambat mati. Tak kisah orang jahil, tak kisah orang alim, sama je. Cuma penyakit tu bila duduk pada orang alim, lebih keji lah maksud. Sebab dia tahu lebih daripada orang lain. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih waj'alna uqrabati lana fi dinina ma'al qutub zaman sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. InsyaAllah 9:30 ada kelas satu lagi. Kitab ni juga, tapi awal 9:30 ada kitab ni juga, tapi awal lagi, awal muka surat 4-5 macam tu lah. Selamat solat insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih.